tugas yang pertama, tugas yang paling mudah untuk tuan-tuan. Apa yang kita nak buat tuan-tuan? Ialah pecahkan ayat. Okey, cuba tengok ayat kita tuan-tuan. Ya, tengok balik ayat kita tadi. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba, sampailah laminas salihin tuan-tuan, ya. Itu satu ayat yang saya kategorikan sebagai ayat yang panjang lah, ya. Baik, sekarang soalan saya tuan-tuan. Ayat tersebut tuan-tuan, kalau saya minta tuan-tuan potong pada hari ini tuan-tuan, agak-agak ada berapa potongan, ya? Ada berapa potongan, ya? Baik, sekarang ada berapa potongan untuk ayat kita pada pagi ini, ya? Jadi tuan-tuan ingat balik apa yang saya ajar. Ingat balik. Cara nak guna macam mana? Iaitu tengok tanda wakaf. Ada tak tanda wakaf dalam ayat kita hari ini? Seingat saya tadi, ada dua tuan-tuan. Ada dua tanda wakaf, ya. Kemudian apa yang kita buat? Ambil potongan tersebut, semak pula dekat tengah-tengahnya. Ada ke tidak haraf ataf, ya? Haraf ataf tersebut saya dah pesan, ya. Ada waktu kita boleh pakai, ada waktu yang kita tak boleh pakai. Sebab hari ini kita banyak jumpa kalimah wa kan? Wa dan sebagainya, ya. Dan yang paling penting yang saya ajar ialah terjemahan mafhum. Pastikan potongan itu tidak tergantung. Boleh? Baik. Sekarang soalan saya. Saya nak minta tuan-tuan letak di ruangan komen tuan-tuan. Ayat kita pada hari ini ada berapa jumlah, ada berapa potongan, ada berapa cerita yang Allah nak sampai pada tuan-tuan ni. Ada berapa poin yang tuan-tuan boleh faham. Sila. Okey, Kak Saraya kata ada 4. Kak Siti Mazmin kata 4. Kak Normah 4. Kak Nurul Huda 4. Kak Majnah 4. Kak Ummu Sofia 4. Lagi? Yang bersama dengan saya sekarang 46 orang tuan-tuan. 46 orang, ya. Jawab tuan-tuan. Salah tak apa. Paling-paling kurang kita dah cuba. Bermakna saya faham Ustaz ada 4. Tulis 4. Ya. Kak Zainab kata 4. Kak Nur Rahman kata 4. Kak Ramlah ada 4. Kak Zuriah 4. Kak Faizah ada 4. Baik. Jadi secara umumnya, ya, saya berpendapat bahawa sekarang ini ijma' di kalangan kelas kita, ijma' tuan-tuan, ya. Semuanya kata ada 4 jumlah, ya. Ada 4 jumlah. Baik, kita semak sama-sama tuan-tuan. Kita minta tuan-tuan potong sendiri, ya. Okey, sekarang yang pertama bermula daripada wawahabna. Ya. Yang pertama wawahabna. Sampai mana tuan? Okey, sila potong. Wawahabna sampai mana? Okey, terbaik semua jawab 4. Letak nombor cukup tuan-tuan, ya. Saya nak minta tuan-tuan faham je. Yang tu paling penting, ya. Sebab benda ini adalah benda yang saya kira tuan-tuan sudah pandai. Cuma saya nak tanya untuk buat kepastian sahaja. Jadi alhamdulillah setakat ini ijma' di kalangan ulama kita, ya, tuan-tuan semua ulama itu adalah jamak kepada orang yang pandai. Maka tuan-tuan memang dah pandai sekarang. Memang ayat kita ada 4. Sekarang persoalan saya nak tengok potongan-potongan tersebut. Yang pertama wawahabna, sampai mana nak potong? Okey, terbaik. Semua jawab sampai kalimah Yaqub tuan-tuan. Sampai kalimah Yaqub, ya. Memang itu adalah cerita yang pertama tuan-tuan, ya. Jadi yang pertama ini tuan-tuan boleh faham. Allah nak bagi tahu, Allah dah kurniakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam 2 lagi orang anak, iaitu Nabi Ishak dan juga Nabi Yaqub, ya. Itu yang pertama, terbaik. Okey, seterusnya yang kedua. Waja'alna. Waja'alna sampai mana pula tuan-tuan? Ya, waja'alna sampai mana pula tuan-tuan? Ya. Okey, terbaik semua jawab ya. Yaqub. Okey. Kak Rozita wahwa lagi, dia dah bagi penuh, ya. Dia kalau boleh tak lawan ni. Okey, yang kedua, waja'alna. Waja'alna sampai mana tuan-tuan? Ya. Apa dia poin yang kedua? Cerita yang kedua Allah nak sampaikan kepada kita, ya. Waja'alna, sampailah kalimah al-kitab. Ya.
Perkara yang kedua yang Allah nak sampaikan kepada kita ialah Allah nak bagi tahu, ya, di kalangan zuriatnya itu, tuan-tuan, daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, Nabi Ismail, dia berkait dengan 4 orang rasul, 4 orang nabi, tuan-tuan, ya. 4 orang ini, tuan-tuan, ya, maka dikurniakan di kalangan mereka itu adanya keturunan para nabi dan juga yang menerima kitab daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Okey, terbaik. Jadi yang kedua, wa ja'alna fi zurriyyatihi an-nubuwata wal kitabah. Itu poin yang kedua. Yang pertama, Allah utuskan, Allah bagi hadiah, tuan-tuan, ya. Yang kedua, Allah nak bagi tahu di kalangan mereka adanya para rasul dan juga yang menerima kitab daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga, tuan-tuan, wa atainahu, ya, wa atainahu sampai mana, tuan-tuan? Wa atainahu sampai mana? Sampai kalimah apa? Wa atainahu. Ya, wa atainahu sampai ya. Terbaik semua ni. Jadi hari ni nampak memang macam dah pandai lah. Sangat-sangat berbeza daripada sebelum ini, ya. Kalau tak khilaf di kalangan ulama, ada yang potong dekat situ, ada yang potong dekat sini, betul, tuan-tuan? Jadi hari ni ijma' ulama, tuan-tuan, ya. Semua sepakat yang pertama sampai kalimah Yaqub, semua sepakat yang kedua sampai kalimah Alkitab, yang ketiga semua sampai kalimah ad-dunya, ya. Yang ketiga, Allah nak tegaskan bahawa kami berikan upahnya ataupun ganjarannya ketika mana berada di dunia, tuan-tuan, ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala, satu Tuhan. Ya. Nanti sebut satu tu kan. Tuhan yang sangat-sangat Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, tuan-tuan, ya. Okey, yang terakhir, tuan-tuan, ya, yang terakhir, wa innahu sampai mana, tuan-tuan? Confirm lah, tuan-tuan akan jawab sampai wa innahu fil akhirati laminas salihin. Itu yang terakhir, kan. Jadi yang terakhirnya Allah nak beri jaminan bahawa Nabi Ibrahim ini confirm akan berada di syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa dia berada dekat syurga? Sebab dia adalah orang yang soleh. Jadi tuan-tuan kena faham, untuk jadi orang yang soleh, orang yang baik tu boleh ke tak boleh? Semua boleh, tuan-tuan. Jadi siapa yang baik, siapa yang soleh di sisi Allah Ta'ala, maka tempatnya tak lain tak bukan hanyalah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh, tuan-tuan? Baik, sekarang jelas. Jadi, tuan-tuan, ini satu hasil yang sangat-sangat saya boleh puji, tuan-tuan, ya. Inilah cara bacaan Al-Quran. Cara nak faham macam ni, tuan-tuan. Tuan-tuan dah boleh faham. Ayat kita sekarang ada 4 cerita. Boleh? Jadi, secara automatiknya, sepatutnya, tuan-tuan, tuan-tuan dah boleh baca ayat ini dengan 4 wakaf, seperti mana yang saya baca di awal kelas tadi, ya. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub. 1. Wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwwata wal kitab. 2. Wa atainahu ajrahu fid dunya. 3. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Agak-agak tenang ke tidak kalau kita baca macam tu, tuan-tuan? Lagi tenang, lagi rasa puas hati, lagi rasa sedap, tuan-tuan. Berbeza dengan kita baca wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwwata wal kitaba wa ataina. Tak sempat nafas, tuan-tuan, ya. Kalau baca macam tu, tuan-tuan, tuan-tuan baca je apa tak apa, tuan-tuan baca, tuan-tuan, ya. Jadi sekarang tuan-tuan dah boleh baca sambil tuan-tuan boleh tahu di mana perlu wakaf. Kenapa kita perlu wakaf? Sebab sepatutnya ceritanya sampai dekat situ. Ya. Kita boleh faham sekarang cerita kita ada berapa cerita dan sebagainya, tuan-tuan. Jelas ke tidak, tuan-tuan? Jadi alhamdulillah, ini hasil yang tuan-tuan dapat, tuan-tuan belajar dengan saya selama 8 bulan. Jadi itu janji saya pada hari itu, tuan-tuan, pada kelas yang pertama. InsyaAllah siapa yang ikut kelas saya, dia akan faham macam mana nak baca dengan bacaan yang betul, dekat mana yang perlu diwakaf, ya. Dan dekat mana perlu diwakaf, teruskan macam tu ataupun kena ulang balik, ya. Baik. Yang kedua, saya dah pesan dekat tuan-tuan. Ingat, kalau wakaf di tengah cerita, apa yang kita kena buat? Tulis di ruangan komen. Saya nak tengok, tuan.
Sebelum ni saya dah jelaskan ya. Hari ni saya nak buat kepastian dengan tuan-tuan. Sepatutnya bacaan kita wa wahabna sampai Yaqub, wa ja'alna sampai kalimah Alkitab, wa atainahu sampai ad-dunya, wa innahu laminas fil akhirati laminas solihin, tuan. Sepatutnya 4 nafas saja ayat kita hari ni. Tapi tuan-tuan, soalan saya sekarang, saya nak buat kepastian. Ini hari yang terakhir saya nak tanya tuan-tuan, ya. Kalau terpaksa wakaf di tengah-tengah cerita, apa yang tuan-tuan kena buat? Saya nak tanya sikit. Cuba tuan-tuan. Saya nak tengok tuan-tuan ingat ke tidak pesanan saya. Kalau terpaksa wakaf di tengah-tengah cerita, contoh, wa wahabna lahu ishaq. Tuan-tuan kena buat apa tuan-tuan? Saya nak tanya yang tu je. Ya, pengesahan. Wa wahabna lahu ishaq. Kena buat apa tuan-tuan? Bagus. Itu yang saya nak tuan-tuan. Bermakna tuan-tuan memang betul-betul faham pada hari ini. Saya nak buat kepastian saja. Jadi apabila kita wakaf di tengah-tengah cerita, saya dah pesan dekat tuan-tuan, ulang sambung. Ulang sambung. Itu tuan-tuan. Ulang sambung. Itu poin saya tuan-tuan. Jawapan yang sepatutnya, jawapannya ulang sambung balik. Boleh tuan? Jadi kita sambung balik. Wa wahabna lahu ishaq. Ishaq wa Yaqub wa ja'alna fi dhurriyyatihi nubuwah an-nubuwata wal kitab. Dia boleh buat lagu dah tuan, ya, sebab kita dah ada nafas yang panjang tuan-tuan, ya. Maka bacaan kita pun lebih cantik tuan-tuan, ya. Baik, alhamdulillah semua dah faham. Ulang balik insya-Allah, ya. Okey, dah selesai. Sekarang kita masuk pada perbahasan yang seterusnya. Jadi ini adalah ulangan semua apa yang tuan-tuan dah belajar dengan saya, ya. Okey, sekarang